beralih ke slot pertama, iaitu kita akan membicarakan tentang bagaimana cara pengurusan stres yang berkesan kepada pelajar dan golongan pekerja supaya mereka dapat mengadaptasi keadaan norma baru. Jadi kita boleh start lah. So macam mana nak kawal stres ni? Sebenarnya nak kawal stres ni paling senang. Kalau macam saya suka gunakan perkara 5 cara lah. Yang pertama sekali, senang cara dia, kita kenal pasti dulu kenapa kita stres. So kita kena lebih kepada macam mana nak cari solusi, bukan nak cari alasan. Yang kedua, bila PKP ni, kita kena kekalkan rutin harian kita. Macam mana waktu tidur kita. Bangun pagi, pastikan bangun awal. Yang kedua, kekalkan kamu punya budaya aktif. Kekalkan dengan buat aktiviti-aktiviti yang lebih positif. So yang kelima, ubah perspektif kita. Ubah perspektif kita daripada image yang buruk kepada image yang bagus. Saya stuck di rumah, ubah kepada I want to stay at home to be safe. So tibalah masanya sekarang kita akan beralih ke slot kedua, iaitu bagaimana membantu pelajar dan golongan pekerja untuk memahami dan mengamalkan prinsip pengurusan masa yang efisien semasa pandemik COVID-19. So macam mana kita nak aturkan masa kita secara terancang dan secara bagus, secara teliti. Okey, yang paling senang kita kena bermula daripada awal pagi. Bangun pagi, kena bangun awal. Kena sediakan apa senarai to-do list kamu. Kamu bangun pagi tiada list, apa yang jadi? Aku suka punya hati lah. Aku mau buat apa? Aku suka. Betul atau tidak? Sepatutnya letakkanlah to-do list anda ataupun vision board anda di masa akan datang. Letakkan di depan. Sebab manusia mudah lupa. So bila ada 4 assignment ya adik-adik, kita kena susun mengikut priority. Kena letakkan deadline. Kalau kamu ada senarai semak, kamu sudah tanda satu assignment, kamu sudah padamkan. Dan di situlah kamu akan bertambah semangat. Yes, ada tinggal 3 lagi assignment. Sebab nak belajar ni dia kena ada 4-5 perkara yang kamu ada. Yang kena disediakan sebelum belajar. Yang pertama, right place. Kalau kamu sudah letakkan itu sebagai tempat meja belajar anda, dan ibu bapa anda, adik-beradik pun sudah tahu, dan itu adalah tempat adik sekalian. Bila kita bekerja terlampau lama menghadap komputer, apa yang berlaku, mata kita akan jadi sangat penat. Sebab itulah Pomodoro ni dia beritahu, selepas 20 minit menghadap komputer, dia kena rehat 5 minit. Tibalah ke slot yang ketiga, iaitu bagaimana membantu pelajar dan golongan pekerja dalam meningkatkan kefahaman dan memberikan tips tentang penggunaan platform media yang sesuai. Semakin lama, semakin kita lebih kepada ke arah online sudah. Ke arah online, cepat. Capaian internet pun semakin lama semakin dipertingkatkan. Itu adalah hikmahnya. So untuk kita gunakan untuk konsep education ni, pendidikan, ada banyak lagi platform yang kita boleh gunakan. Contoh yang sekarang ni kami gunakan adalah Google Meet. Kita boleh juga gunakan Zoom. Dan percaya ataupun tidak, sebelum ini saya tidak pernah pun gunakan StreamYard, tidak pernah gunakan OBS. Tapi apa yang berlaku, kita terpaksa untuk buat. Sebab kenapa? Benda ini kena dibuat juga. Dan akhirnya minat itu datang sendiri. Dan kita rasa benda ini kita boleh buat. Ada Google, tapi Google Classroom adalah elemen yang paling banyak orang gunakan. Sebab saya nampak di sana paling mudah untuk kita share maklumat dengan pelajar. Kita nak buat exam pun boleh juga di situ. Kita nak buat quiz pun boleh juga. Dan apa yang berlaku, platform ini membuatkan pelajar lebih mudah untuk mencapai maklumat ataupun mencapai assignment. Untuk dapatkan assignment, download assignment, dapatkan apa saja informasi daripada lecturer. Itu yang biasa. Platform-platform media yang selalu kita gunakan dalam pembelajaran. Kalau khusus untuk bekerja, kalau macam kami bekerja, kami lebih banyak menggunakan untuk elemen-elemen untuk bermeeting, bermesyuarat. Dari mula hingga akhir kita punya program ni, apa feedback saya yang mungkin kami boleh bertambah, kasih baik lagi mungkin, ya begitulah, menambah baik semua. Okey. Terus saya kan untuk keseluruhan program ini berjaya. Dan saya nampak dia punya sambutan daripada viewer di YouTube pun bagus juga kan. So ada banyak soalan. Maksudnya program ni memang banyak yang capai, banyak yang boleh nampak. So saya boleh rangkumkan program ni sangat berjaya. Cuma mungkin di masa akan datang, mungkin bagian teknikal nanti mungkin kalau dia boleh cantikkan layout, menggunakan OBS. Ni gunakan StreamYard kan? StreamYard kan?
di YouTube kan. So ini penambahbaikan lah, penambahbaikan. Tapi dari segi keseluruhan program ini berjaya, dari segi penyertaan pun bagus, penyertaan di kalangan kamu pun sudah cukup bagus, untuk penyertaan luar pun sudah cukup bagus, dan yang paling saya suka dari segi publicity dan siar raya itu memang sangat bagus lah. Dan bila kamu wujudkan page tu memang sangat bagus. Bila page tu diwujudkan dan kamu sudah boleh lebih kurang dalam 300 kah follower kan, so ada banyak follower, so follower itu secara otomatik akan diberikan informasi tentang program ni, dan bila kamu post saja dia akan diberikan notification. So itu salah satu bentuk yang baguslah kamu pakai, gunakan page. Apa harapan lepas program ni tentang yang berkaitan dengan e-stress? Okay, program harapan sebab kamu sudah membina page ini boleh kamu ubah-ubah kepada tajuk yang berbeza, tajuk yang lain. So kelebihan kamu sudah ada follower, bila ada sudah follower, program yang kamu bakal buat nanti akan ada sudah kita panggil sebagai promosi, yang membantu promosi. So harapan program ni kamu boleh teruskan, mungkin pada tajuk yang lain, ataupun mungkin kamu boleh jadikan dia sebagai versi yang kedua, Don't E-Stress 2.0 pun boleh juga. Mungkin boleh jemput panel yang lain pun boleh juga, ataupun mungkin kalau boleh ditambah panelnya daripada seorang pergi ke 2 orang, itu pun boleh juga. Itu mungkin antara program yang kamu boleh buat lagi lah. Dan seharap mungkin di masa akan datang ada lagi program-program lain yang mungkin bukan dalam bentuk forum, mungkin dalam bentuk yang lain lagi yang kita masih boleh bekerjasama. Mungkin. Apa feedback tentang moderator? Moderator. Okey. Satu, yang pertama, saya sangat puji kamu sebab awal-awal kamu macam membaca apa kan? Kamu baca teks ke tadi? Saya nampak kamu baca teks. Tapi akhir-akhir tu saya nampak kamu sudah yakin untuk cakap sendiri. Itu komunikasi yang bagus tu. Hanya yang umum saja, mungkin AJK yang lain mungkin ada feedback. Wah, Okay, tu 1.k view. 1.k view, and then lepas tu ada yang Ya kah? 300, ya. Terbaik. 323 yang berjaya daftar. Pada pendapat saya, program e-stress ni memang sangat berguna, lagi-lagi dalam masa sekarang PKP ni ramai student yang mengalami stres sebab kelas diorang majority online. Jadi kan banyak assignment begitu, diorang kalau mau buat berbincang sama grup, diorang senang dapat stres lah. Jadi saya sebagai pelajar ni boleh relate lah. Jadi based on forum ni dia sangat berguna sebab dia bagi kita tips untuk cope with stress ni. Jadi kita boleh release stress dan tidak terlampau stres kerja online. Sememangnya memang sangat bagus. Objektif mereka untuk memperkukuhkan kemahiran pengurusan stres bagi saya tercapai. Dan dari forum tersebut saya dapat banyak tips pengurusan masa yang lebih efisien. Slot-slot time forum memang bermanfaat, banyak membantu saya untuk menghadapi keadaan yang baru sekarang. So, saya mau bagi sedikit ucapan. Saya mau ucap terima kasih kepada Encik Suhardi yang sudah bagi komitmen, yang sudah bagi kerjasama kepada AJK untuk menjayakan program ini. Kami di pihak Interim Section 64 sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih dengan komitmen dan kerjasama daripada Encik lah. So kepada AJK yang semua AJK yang terlibat, thank you so much, sebab tanpa kamu program kita ini tidak akan berjalan. Jadi itulah, teamwork itu sangat penting dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua AJK yang sangat mantap dan sangat luar biasa pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada, ya kita bagi tepukan virtual dulu lah kepada semua kita. Oke, tanya semua. Thank you so much kepada Miss dan semua AJK yang sudah bagi peluang kepada saya untuk jadi para program bagi program kali ini. Dan secara keseluruhannya program kita sangat mantap, berjaya dan mencapai objektifnya, dan diharapkan agar hari seterusnya
kita akan boleh engagement lagi dengan Encik Suhardi ataupun daripada MSU. Boleh kan Encik? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Oke, Oke. So itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Anda semua hebat. Thank you. Alright, thank you everybody. Okay, thank you. Di sini kita berpisah. Ya, nice. Mudah-mudahan kita boleh bersama di masa akan datang ya. Alright, Okay. thank you. Assalamualaikum. Bye semua.